Okey, jam sudah menunjukkan 7.30. Sedia semua? Saya lupa bawa handphone, lupa nak share. Okey, harap kawan-kawan yang ada dalam grup tolong share. Pada teman-teman yang tak boleh nak buka, tolong share. Okey, 7.30 kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita kesihatan yang baik, kecerdasan, dan yang lebih utama lagi Allah beri kita Islam dan iman sehingga ke hari ini kita merasai nikmat Islam dan iman ini, dan lebih-lebih lagi kita diberikan Al-Quranul Karim, kita diberikan petunjuk, kita diberikan wahyu baik daripada Al-Quran dan wahyu daripada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tidak bercakap melainkan wahyu. Sebagaimana dalam Quran Allah tegaskan, wa ma yantiqu anil hawa, tidak dia bercakap mengikut hawa, in huwa illa wahyun, tidak dia melainkan wahyu. Tidaklah yang diucapkan melainkan wahyu, yuha, yang dibisikkan, yang diwahyukan kepadanya. Maka wahyu ada dua, Quran dan wahyu yang tadi, apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi benarkan, semua itu adalah sumber wahyu. Jadi kita sedang berhadapan dengan wahyu Allah SWT. Ya, alhamdulillah anda diberikan kesedaran untuk memahami betapa pentingnya wahyu untuk kita fahami. Masalahnya wahyu dalam bahasa Arab. Wahyu dalam bahasa Arab. Kita bahasa Melayu. Apakah Allah SWT tak tahu kita ni tak pandai Arab? Kenapa Allah pilih bahasa Arab? Sedangkan rujukan utama Quran ini dalam bahasa Arab, kita bahasa Melayu, orang Melayu. Apakah kita tak boleh? Hadirin yang berbahagia, saya akan ulangkan, saya akan tegaskan bahawa Allah adalah zat yang maha agung, yang maha sempurna pengetahuannya. Dia sangat-sangat tahu hamba yang diciptakan bernama manusia. Dan Quran, bulan Ramadan, Allah berikan, Allah turunkan Quran ini dalam bulan Ramadan, hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan diturunkan Quran ini sebagai petunjuk linnas, bagi manusia. Bukan hudan lil malaikah, bukan hudan lil an'am,
bukan hudan lil ustaz, bukan hudan lil Arab, bukan untuk orang Arab, bukan untuk ustaz dia, bukan untuk tapi untuk manusia. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Maknanya Quran, kita siapa saja makhluk yang bernama manusia, dia berhak tahu dan dia berkeupayaan, punya kemampuan untuk menguasai Quran. Hadirin penonton yang berbahagia, dia kerana berkat Al-Quran lah kita dapati orang yang tak belajar bahasa Arab, tak tahu cakap Arab, tapi boleh baca Quran. Boleh baca Quran dengan baik. Malah boleh juara peringkat antarabangsa. Berkatnya Quran. Itu dari sudut membaca. Dari sudut makna pun begitu juga. Tak mustahil. Allah sebut dalam surah Al-Qamar, 4 kali Allah ulang-ulangkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Quran ini untuk peringatan, maka tak adakah orang yang ambil tahu. Fahal min muddakir. Inilah hujah-hujah yang kami guna pakai, yang menjadi motivasi pada kami bahawa semua orang punya keupayaan. Dan terbukti apa yang saya lalui selama lebih 30 tahun, yang ada di depan mata saya, orang Cina, orang India, yang baru kenal Islam, baru kenal Quran, walaupun baca masih pelat-pelatnya. Pelat masalah lidah, boleh diasuh, boleh dididik, boleh dilatih. Kalau orang Cina yang duduk di Kelantan yang pelat Cina, macam mana pun duduk dengan orang Kelantan, hari-hari bergelumang dengan orang Kelantan, pandai fasih cakap Kelantan. Duduk dengan orang Terengganu, dia pandai cakap Terengganu. Duduk di Batu Pahat, campur orang Jawa, pandai cakap Jawa. Sebab apa? Sebab bergaul, sebab hari-hari digunakan. Kita tak mustahil. Hari-hari kita baca Quran. Hari-hari kita dengar Quran. Hari-hari kita pandang Quran. Sesuatu yang paling kerap kita pandang, paling kerap kita dengar, paling kerap kita sebut, dia lebih mudah untuk kita ingat. Lebih membantu untuk kita ingat. Maka sebab itu, yang saya lalui, saya nampak sangat boleh. Walaupun orang Cina, walaupun pelat baca Quran, tapi terjemah tak ada masalah. Itu orang Cina yang saya pernah ajar. Orang India yang saya pernah ajar. Orang putih yang saya pernah ajar. Tak ada masalah. Boleh. Soal pelat boleh dibaiki. Tapi untuk menterjemah daripada Arab ke Melayu, bukan mustahil. Dan testimoni saya anda boleh lihat dalam page saya, dalam Facebook saya. Mana rakaman yang lepas-lepas, itu ada ratusan contoh, ratusan testimoni. Sekarang dunia dah di hujung jari. Dunia dah melepasi batas, merentas benua. Kita dah tak boleh nak sembunyi lagi. Inilah kenyataannya, bahawa semua orang mampu menguasai Quran, mampu menguasai bahasa Arab. Bukan mustahil. Cuma taklah semudah saya ucapkan. Bukan hanya dengan bawa modal mata dengan telinga aja, dah cukup dah. Kita dengar aja, boleh pandai. Tak, kena buat kerja. Apa juga pun kita kena buktikan dengan Allah bahawa kita sudah berbuat sesuatu, kita sudah berusaha sesuatu untuk menaik tarafkan kehidupan kita, menambah nilai hidup kita dari sudut ilmu. Kena berusaha, kena menghafal sikit apa jua, tapi bila tahu kaedah dia, lebih mudah lagi. Tahu cara dia, lebih ringan lagi beban kita dalam mempelajari. Cabaran tu lebih kurang lagi. Maka saya nampak sistem yang saya cuba praktikkan ini, dan saya sudah nampak hasil dia, saya nampak sangat membantu. Bukanlah saya kata yang terbaik, saya takut untuk dakwah ini yang terbaik. Tak, mungkin ada orang tak serasi, tak jadi juga. Sebab kat Malaysia ni kita tak banyak sistem, tapi inilah yang boleh kita kira boleh membantu. InsyaAllah saya kira sangat-sangat sesuai. Walau bagaimanapun anda rasakan sendiri. Bagi yang terlepas, boleh ikuti video-video yang lepas. Kita baru hari yang ke-7. Boleh ikuti, tengok macam mana. Kalau sesuai, Alhamdulillah. Mana anda serasi, silakan kita berkongsi.
Dan saya juga nak tegaskan bahawa saya bukan juga yang terbaik. Saya ini orang biasa, bukanlah golongan cerdik pandai sangat. Tapi orang yang belajar hanya nak saya belajar untuk melepasi tanggungjawab saya, amanah saya sebagai seorang Muslim untuk memahaminya. Dan bila dah belajar, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ini motivasi yang kami dapat apabila Rasulullah SAW tegaskan, sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajarkannya, maka semua orang bercita-cita untuk jadi orang yang terbaik, jadi orang baik. Maka saya pun tak terlepas, saya berusaha untuk menjadi seorang yang baik. Jadi nak jadi orang baik, Nabi kata, Nabi SAW tegaskan, orang yang belajar Quran. Alhamdulillah kita belajar Quran. Tapi pelengkap dia, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Inilah yang saya cuba usahakan. Kerana kita semua berusaha nak jadi orang baik. Terima kasih kerana anda beri sokongan, dapat ikuti program ini, belajar dengan saya. Kalau tanpa pelajar tak mungkin ada guru. Jadi terima kasih sekali lagi. Hadirin yang berbahagia, satu perkara yang sebelum saya lupa saya nak tegaskan. Istilah malu. Kadang-kadang orang rasa nak belajar ni malu lah Ustaz. Dah tua, otak dah karat lah. Saya nak tegaskan bahawa malu bukan letaknya pada belajar. Malu dalam urusan maksiat. Kalau kita salah letak tempatnya, kita akan keliru. Kalau kita buat maksiat, itu wajar kita malu. Tapi sekarang kita beribadah, patutnya kita rasa seronok, kita rasa bahagia dengan dapat berbuat ibadah. Janganlah ada rasa malu. Malu bukan di sini tempatnya. Urusan maksiat dengan Allah, itu wajar kita malu. Tapi urusan kejahilan, kita tak perlu malu. Lapar, makan. Itu kalau jasad kita lapar. Sekarang roh kita lapar. Inilah makanan kita. Ilmu adalah makanan kita. Tak perlu rasa malu. Campakkan. Bukan di sini tempatnya untuk merasakan malu. Kita kena belajar. Malu, kena belajar. Ada peluang, belajar. Ada orang tak dapat peluang. Mana nak cari? Nak belajar jauh. Masya Allah, sekarang ni ada IT, ada Facebook, ada ruangan untuk media sosial ni boleh untuk kita guna pakai, gunakanlah. Walaupun tak sesempurna belajar secara bertalaki, tapi sekurang-kurangnya perkongsian ini ada tambah nilai. Anda bolehlah belajar dengan guru-guru yang lain yang dekat dengan anda, tapi sekurang-kurangnya saya berkongsi dengan apa yang saya ada. Mudah-mudahan dia menjadi booster, menjadi pemangkin untuk anda lebih mudah faham bahasa Arab. Hadirin berbahagia. Baik, kita terus kepada pelajaran kita. InsyaAllah, saya sekadar berkongsi. Setiap kali mukadimah, itulah yang saya suka kongsikan. Bahawa peri pentingnya kita belajar Quran. Peri pentingnya ilmu. Lebih-lebih lagi wahyu. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Itulah. Jadi oleh kerana sumber utama itu dalam bahasa Arab, kita kena tahu. Kena tahu bahasa Arab. Kena ambil berat bahasa Arab. Dan taklah sulit mana, tak susah mana, insyaAllah. Tapi kena ada usaha sikit, kena sabar sikit. Kena sabar, insyaAllah. 12. Minta maaf saya ada call ni. Okey. Ada gangguan. Baik. Bersedia? Kita masuk kepada pelajaran kita. Hari ini kita masuk ayat yang ke-12 dan ayat 13. Okey. 12 dan 13. Saya dah siapkan bahasan-bahasan yang nak kita bincangkan nanti. Tapi sebelum tu, ulang lagi. Kita kena ulang surah Al-Fatihah. Kita ulang surah Al-Fatihah. Okey. Sebelum tu saya tanya, okey, suara jelas? Gambar okey? Tolong respon.
Okey. Okey. Alhamdulillah, Puan Zaliat. Okey. Okey, jelas. Alhamdulillah. Zaki. Okey. Alhamdulillah. Baik. Baik, boleh kerana dah bersedia semua? InsyaAllah. Terima kasih semua. Baik. Kita bersiap untuk ayat ulangan surah Al-Fatihah. Bagi yang baru ikuti program kita, semua gambar dan suara okey. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Okey. Alhamdulillah jelas. Okey, baik. Nasihat saya, anda kena keluarkan suara anda, kena ikut sama-sama. Sama-sama. Okey, baca ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Dan tidak orang-orang yang sesat. Kemudian kita berpindah kepada surah Al-Baqarah. Bagi yang nak membaca pada skrin boleh, ataupun pada mushaf Quran masing-masing, di rumah masing-masing, atau di tempat kerja, atau di mana anda berada, boleh buka mushaf masing-masing, buka pada lembaran Quran yang Arab sepenuhnya, tanpa ada tafsir. Biasakan menterjemah pada Quran yang tanpa ada tafsir. Fokus kita hanya pada tulisan Arab saja. Okey, ikut saya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu, iaitu kitab, tiada sama sekali keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mereka beriman dengan yang tersembunyi. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan akan salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami akan mereka belanjakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan akan ia kepada engkau. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan akan ia daripada sebelum engkau. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan yang kemudian mereka yakin. Ulaika ala hudam min rabbihim, orang-orang itu atas petunjuk daripada Tuhan mereka.
wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itu mereka adalah orang-orang yang berjaya, atau mereka adalah orang-orang yang menang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka sama sahaja atas mereka. A'anzartahum, sama ada telah mengancam oleh engkau akan mereka, am lam tunzirhum, atau telah tidak engkau ancam akan mereka, la yu'minun, tidak mereka beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, telah mematri oleh Allah atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan atas penglihatan-penglihatan mereka ada tutupan. Walahum azabun azim, dan bagi mereka ada seksa yang besar. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, dan sebahagian daripada manusia ada orang yang ia berkata, telah beriman oleh kami dengan Allah dan dengan hari yang kemudian. Wa ma hum bimu'minin, dan tidak mereka orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu akan Allah dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidak mereka tipu melainkan akan diri-diri mereka. Wa ma yash'urun, dan tidak mereka sedar. Fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka telah menambah akan mereka oleh Allah akan penyakit. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka ada seksa yang amat pedih dengan sebab apa yang telah adalah mereka berdusta. Wa idza qila lahum, dan apabila telah dikatakan akan ia bagi mereka, la tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerosakan pada bumi. Qalu innama nahnu muslihun, telah berkata oleh mereka, sesungguhnya tidak lain kami adalah orang-orang yang membuat pembaikan. Alhamdulillah, sehingga hari ini, sehingga semalam kita belajar sampai ayat yang ke-11. Dan hari ini ayat yang ke-12. Sebelum saya pindah pada ayat 12, saya perlukan respon daripada anda semua. Semalam saya dapat respon, ada juga minta saya perlahankan sedikit. Saya kadang-kadang saya terlajak, tolong beritahu saya. Tolong ingatkan saya. Kalau saya agak laju, beritahu. Ustaz, tolong perlahankan sikit. Kalau saya apa yang kurang jelas, tolong maklumkan. Boleh tolong jelaskan lagi tentang satu-satu topik. Tapi fokus saya, goal saya untuk sepanjang Ramadan ini, anda memahami sistem. Anda memahami sistem harfiah itu sendiri. Bagaimana sistem ini membantu anda mengenal isim, fi'il, huruf. Sama ada daripada bentuk tulisan ataupun dari bentuk laras bahasa. Saya perlukan anda memahami sistem. Dan dalam masa yang sama juga, target saya, goal saya sepanjang Ramadan ini, anda boleh memecahkan, boleh cerahkinkan yang mana satu isim, yang mana satu fi'il, yang mana satu huruf daripada laras bahasa yang kita guna pakai ataupun daripada tanda-tanda pada awal lafaz ataupun pada akhir lafaz. Tolong bagi respon, adakah saya perlukan saya punya mood sekarang dalam keadaan yang agak santai, ataupun saya tak perlu. Kadang-kadang ada pelajar yang lama saya gunakan ada istilah-istilah baru. Semalam saya banyak guna ada istilah baru. Memang agak sulit semalam. Ada fi'il, ada huruf illat rasanya. Ada yang saya ada ilal sikit semalam. Tu saya rasa memang agak tu. Sekarang okey, masya-Allah. Puan Zalia kata okey. Tapi Puan Zalia saya nampak ada bahasa Arab. Saya dapati jawapan yang puan berikan nampak ada asas Arab. Tengok lain. Kedua, okey. Cik Omar Saad kata okey. Okey. 2 orang tak mewakili 50 orang. Sekarang ada 52. Nisbah tak cukup tu.
Tengok macam mana. Semalam punya saya dapat memang semalam agak mencabar sikit. Tapi ada video kita boleh ulang. Video ada, rakaman ada, boleh ulang. Semalam ada respon Encik Hasni daripada Kepong semalam. Beritahu dia baru tengok berapa video. Dia akan follow. InsyaAllah Ahad nanti boleh nak sama sama dengan kita. Mood okey Ustaz. Okey. InsyaAllah. Puasa Mesiah okey. Alhamdulillah. Siti Kimi okey. Boleh Alhamdulillah. Saya kira saya cuba perlahankan. Saya dah masuk setengah abad dengan pengalaman yang selama 30 tahun ni memang sangat berbeza cara pendekatan saya guna pakai. Dulu dia ketika awal penglibatan saya dalam dunia mengajar ni, saya terlalu gairah, semua saya nak beri, saya lambakkan semua. Saya sangka orang ni boleh dapat. Rupanya tak. Saya kena berperingkat. Inilah guru saya adalah masyarakat ni. Inilah universiti saya. Universiti inilah yang tak ada silibus dia, silibus melalui pengalaman. InsyaAllah saya dapat respon sehingga saya daripada mood laju berubah kepada mood sederhana, dan pada akhir sekali inilah yang terkini yang saya cuba tampilkan. Alhamdulillah. Jo Maladi. Alhamdulillah. Terima kasih Jo. Mood okey. Alhamdulillah. Baik, kalau okey saya mulakan ayat yang ke-12. Kita masuk ayat ke-12, okey. Ramadan yang ke-7. Ayat 12 pendek, ada 2 jumlah saja. Ada 2 ayat. Kepada yang baru, insya-Allah. Okey, kepada yang baru ikuti program ini, saya gunakan istilah Arab, istilah bahasa. Satu jumlah berarti satu ayat. Satu jumlah ada satu ayat. Jumlah maknanya ayat. Dalam ayat 12, ayat 12 dalam Quran nampak satu ayat. Bukan. Sebenarnya kita pecahkan ni. Dia ada 2 jumlah. Ada 2 ayat. Ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala innahum humul mufsidun. Itu satu jumlah. Jumlah ismiyah. Kerana ayat ni bermula dengan isim. Hum tu isim. Hum isim. Panggil isim dhamir, ganti nama. Ala huruf. Inna huruf. Sebab itu saya perlukan anda buat latihan semalam. Saya minta maaf, saya ada yang sempat saya semak. Maknanya dah terlalu lewat, saya agak keletihan semalam. Ruang rehat kurang sikit semalam. Itu saya tidur awal. So saya tak dapat semak pada yang hantar pada lewat malam. Mana yang dah lepas pukul 12 tu saya tak dapat nak semak. Mungkin selepas ni. Tapi tujuan saya anda dapat membezakan isim, fi'il, huruf. Itu perlunya. Sekurang-kurangnya bagi yang tak dapat turut serta hantar, anda baca jawapan-jawapan yang diberikan oleh teman-teman pelajar lain, itu boleh membantu harapan saya, okey? Dan saya cuba setiap hari saya akan share, tapi dalam soalan dalam berbentuk berbeza-beza bergantung pada pelajaran yang telah kita lalui. InsyaAllah bila cerita dhamir saya akan soal bab dhamir nanti. Bila cerita isim isyarah, isim mausul, saya ceritakan sila mausul, saya akan tajuk tu saya akan fokus pada latihan nanti. Tapi berkisar pada ayat-ayat yang baru yang akan kita terjemah. Asas dia target untuk sepanjang Ramadan ni anda boleh pecahkan yang mana isim, yang mana fi'il, mana huruf. Dan himpunan isim dan fi'il menghasilkan ayat atau menghasilkan jumlah. Di situlah kita dapat bezakan yang mana satu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Hum isim. Kepala ayat mula isim saya berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ala ketahuilah, inna sesungguhnya. Inna huruf sesungguhnya. Kalau anna bahawasanya. Inna sesungguhnya, anna bahawasanya. Fokuskan arti yang kita berikan. Hum mereka. Humu ke mereka. Him pun mereka. Jangan susah. Asalnya hum sebenarnya. Tapi mim tu diletakkan dhammah kerana ini bab tajwid. Kena bersambung dengan hamzah wasal tu. Al-mufsiduna tu. Ada hamzah wasal. Maka mim tu diletakkan pada dhammah. Kalau tidak bacaannya
Hum al-mufsidun. Tak mau bacaan terputus, sambungkan terus. Humul mufsidun. Mereka al-mufsiduna, tambah adalah. Mereka adalah orang-orang yang membuat kerosakan. Mereka adalah orang-orang yang membuat kerosakan. Penting tambah adalah sebab dia merujuk kepada khabar bagi mubtada. InsyaAllah kita akan belajar kepada pelajar yang baru. Yang saya warnakan ini satu jumlah sebenarnya. Jumlah ismiah ni sebenarnya. Hum ni mubtada, al-mufsidun ni khabar. Agak kompleks. Dalam jumlah ismiah ni ada satu jumlah ismiah lain lagi. Yang seluruh jumlah ismiah ni, humul mufsidun khabar bagi hum ni. Ini agak, tak apa. Yang penting anda boleh terjemah dulu. Al-mufsiduna makna dia orang-orang yang membuat kerosakan. Tambah adalah. Mereka adalah orang-orang yang membuat kerosakan. Kita tahu tanda orang-orang yang, tahu tanda dia? Huruf pertama ada huruf mim. Dan huruf akhir ada waw nun. Kadang-kadang ya nun. Itu tanda-tanda pada akhir lafaz. Ada mim, ada waw nun di hujung, sebut orang-orang yang. Jangan sebut mereka. Kalau yufsiduna, itu baru mereka. Itu fi'il mudhari'. Ini al-mufsiduna, isim, ada alif lam tu. Ada sebut orang-orang yang. Kalau sebut mereka saja, dia bukan isim. Itu fi'il mudhari'. Ini isim. Ini isim. Kita dah bincang dah pada ayat yang lepas. Hari semalam kita dah bincang. Al-mufsiduna, kita dah bincang. Nak dikira itu kalimah, walaupun ini baru, kalimah baru, tapi kita jumpa semalam tufsidu. Tufsiduna, kamu buat kerosakan. Kita jumpa semalam, kita dah buat latihan. Fi'il madhi, fi'il mudhari'. Dah jumpa kan semalam? Masya Allah. La tufsidu, kita belajar semalam. Beza antara la tidak dengan la jangan. La tidak, la nafiyah. La jangan, la nahiyah. Ini istilah baru. Nafiyah, menafikan, menidakkan. La nahiyah, ini la nahiyah ni. Macam mana nak tulis? La nahiyatun. La nahiyah, larangan. La nahiyah, la yang berbentuk larangan. Yang ni la tufsiduna, ada nun. La nafiyah. Nafiyah, menafikan, menidakkan. Itu beza. La nahiyah, bila nun tak ada di hujung. Tufsidu. La nafiyah, bila ada nun di hujung. Ini satu daripada tanda. Ada beberapa tanda lagi. InsyaAllah. Kemudian, mufsiduna. Kita dah jumpa semalam. Kita berlatih lah. Saya dah tanya, semua dapat menjawab dengan baik. Okay. Orang-orang yang membuat kerosakan. Bukan mereka, bukan kamu. Mereka dan kamu kalau ada ta atau ada ya. Kamu ada ta, mereka ada ya kat pangkal. Ada waw nun. Ini ada mim. Orang-orang yang membuat kerosakan. Maka, cuma ayat hari ini dia tambah alif lam. Isim yang ada alif lam, dia menunjukkan nama khas. Definite noun. Itu saja. Atau kita panggil dalam bahasa Arab isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Bila tak ada alif lam, isim nakirah. Isim ma'rifah, isim nakirah. Hari ini saya nak buat soalan. Tolong bezakan isim ma'rifah dengan isim nakirah. Setuju tak?
Siapa setuju? Pada ayat yang akan kita terjemah nanti ayat hari esok, ayat yang ke 14 dan 15. Saya nak suruh anda semua mana yang dah kenal isim, bezakan isim makrifah dengan isim nakirah. Ataupun pilih yang mana satu makrifah, yang mana satu nakirah. Okey, boleh kan? Setuju? Setuju, Masya Allah. Nasia Nas, jadi jauh baru. Terima kasih. Kalau setuju, tolong ingatkan. Kadang-kadang saya takut lupa. Saya nak buat soalan ni kadang-kadang lupa. Okay. Al-mufsiduna isim makrifah. Masya Allah, setuju. Azrin, okey. InsyaAllah, Cik Isa, okey. Okey, saya nak tu. Penting buat soalan ni. Okey. Kita semua ni setuju, insya-Allah. Okey. Kalau setuju kita isim saja. Semalam kita dah banyak fokus isim. Fi'il saya tak belum detail lagi. Fi'il saya belum bincang terlalu detail. Saya nak anda ertikan dengan betul. Boleh mengerti berarti anda dah kenal fi'il. Cukup dulu. Saya akan fokus isim banyak sikit peringkat awal ni. Tanda-tanda kita dah belajar semalam. Diragam dia tentang bilangan dan jenis dah tahu. Hari ni makrifah kalau ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, nakirah. Kalau tak ada alif lam, nakirah. InsyaAllah. Okay. Hum, mereka pun isim. Isim. Hum, mereka, kamu, aku, kami itu ganti nama. Semua domir adalah isim makrifah. Semua domir adalah isim makrifah. Walaupun dia tak ada alif lam, dia automatically. Dia, berarti kata nama ganti, kita dah tahu siapa yang kita ganti tu. Buku ini adalah bahan bacaan saya. Dia itu dah tahu tu. Maksudnya buku tu. Tak akan wujud domir tanpa ada isim terlebih dahulu. Jadi domir tu adalah isim makrifah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerosakan. Satu jumlah. Walakin, waw huruf. Lakin, tetapi huruf. La nafiah ke la nahiyah ni? Tolong jawab. La yash'urun. Tolong jawab sekarang. La nafiah ke la nahiyah? La yash'uruna. Tolong jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau soalan saya bagi nanti pada latihan, kalau sebut istilah nafiah, Masya Allah. Nafiah, betul. Ya, nafiah. La nafiah, okey. Nafiah, Masya Allah. Larangan, bukan. Azman Baim. Bukan larangan, nafiah, menidakkan. Kalau nahiyah, baru bukan nakirah, Siti Kimi. Nakirah, isim. Ini huruf ni, la ni. Nafiah, menafikan. La nafiah, Bariah Umar, Siti Fatimah Bariah Umar. Ya, nafiah. Kita baru bermain dengan istilah. Nafiah, nakirah. Yalah, kadang-kadang otak nak sebut lain, mulut sebut lain. Nanti macam ana dengan anta. Yang engkau sebut ana. Kena tertukar-tukar. Mereka, kamu, macam itulah. Mula-mula, tak apa. Nafiah, Masya Allah. Terima kasih. La nafiah, menafikan, menidakkan. Lepas itu kita artikan la, tidak. Yash'uruna, mereka sedar. Yash'uruna pun kita dah jumpa. Ini fi'il mudhari'. Yash'uruna, mereka sedar. Tapi ada satu latihan saya tak ada buat latihan lagi pada lafaz yash'uruna. Saya nak minta anda berikan jawapan siap. Tolong berikan saya nak buang huruf ya. Ini huruf mudhari'. Saya buang waw dengan nun ni. Nun ni tanda rafa', insya-Allah. Kita belajar nanti. Waw ni dhamir dia. Tinggal huruf asli dia. Huruf asli tu lah tinggal shin, ain, ra. Harakat pun buang. Okey. Saya nak minta anda beri erti. Itu kata dasar dia shin, ain, ra.
Kalau tak ada baris, kita tak tahu apa makna dia. Boleh jadi sya'run, rambut dia. Okey. Saya bagi makna, saya bagi letak harakat tu. Boleh bunyi, letak harakat baru boleh bunyi, okey? Baik. Syairun, tolong bagi makna. Siapa tahu makna dia? Tolong bagi makna. Syairun, siapa tahu makna dia? Sedar, belum cukup, tak menepati sistem. Saya tekankan, target saya anda faham sistem. Sistem dari sudut laras bahasa, sistem daripada bentuk, tanda-tanda itu penting. Saya nak anda faham sistem. Yang sedar, Masya Allah, Muhammad Isa Abdul Karim, anda benar. Yang sedar. Yang menyandar, bukan menyandar. Yang sedar, okay. Masya Allah, betul. Puan Samsia. Yang sedar, Rozi Ahmad, Masya Allah. Orang yang sedar, boleh orang saya. Tambah yang punya. Yang sedar, orang yang sedar, okay, boleh juga. Tapi sebenarnya, sebut yang pun cukup dah, madai. Masya Allah, yang sedar, Masya Allah Hazrin, betul? Alhamdulillah, yang sedar. Okey, sekarang kita copy paste. Saya tambah waw nun. Apa makna dia? Tolong beri makna. Tolong beri makna. Syairuna. Salmah Muhammad, yang sedar, betul? Sekarang kita pindah pada syairuna. Orang-orang yang sedar, Masya Allah. Puan Zalia dah mula memahami sistem. Sistem, Alhamdulillah. Orang-orang yang sedar. Muhammad Isa Abdul Karim, orang-orang yang sedar, betul. Yati Harun, ya. Betul, orang yang sedar. Syazina, orang-orang yang sedar, Masya Allah, betul. Orang Bazia Hamid, yang sedar. Itu kalau mufrad, syairun yang sedar. Syairuna, orang-orang yang sedar. Orang-orang yang sedar, Masya Allah. Orang-orang yang sedar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bagus. Baik. Sekarang saya nak tanya. Syairuna dengan syairun ni isim makrifah atau nakirah ni? Kita baru belajar tadi. Makrifah nakirah ni. Syairuna dengan syairun ni makrifah atau nakirah? Makrifah nama khas. Nakirah nama am. Makrifah definite noun. Nakirah indefinite noun. Sekarang ni makrifah atau nakirah? Nakirah, Masya Allah. Samsyah Hussein, betul. Nakirah, betul. Isim nakirah. Sekarang saya nak makrifahkan dia. Kita copy paste, tak mau buang. Kena simpan. Nak bezakan antara makrifah dan nakirah. Bila tambah alif lam, tapi tanwin kena buang. Tak boleh ada alif lam, ada tanwin. Bila ada alif lam, tak boleh ada tak boleh bertanwin. Asyairu. Bila ada alif lam, syairun. Itu perbezaan dia. Isim nakirah. Sekarang dia makrifah, tambah alif lam. Dan kalau syairuna itu isim nakirah. Nak jadikan dia makrifah, letakkan alif lam saja. Asyairuna, pasal ada tasydid okey. Asyairuna. Asyairuna. Itu isim jamak muzakkar salim. Kalau nakirah jangan letak tanwin pula.
Yang boleh bertanwin ni hanya 3 jenis isim sahaja. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Hanya 3 jenis isim saja yang boleh bertanwin. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Saya dah gunakan istilah isim mufrad, kata nama tunggal. Jamak taksir, kata nama jamak yang menunjukkan dia berbeza dengan kata mufrad, berpecah daripada lafaz mufrad dia. Dan satu lagi jamak muannas salim. Jamak bagi muannas, jenis muannas, dan dia salim, dia selamat daripada kekeliruan. Mufradnya ada ta marbutah, jamaknya hanya tambah, buang ta marbutah diganti dengan alif ta di hujung. Dan cara terjemah jamak muannas salim sebut beberapa. Peringkat awal display ni saya perlukan. Ini sistem. Saya tegaskan lagi. Ini sistem. Sistem dari sudut terjemahan. Disiplin menterjemah mesti ada. Kalau anda tidak disiplin dalam terjemah, sulit untuk mengenal istilah-istilah ini. Peringkat awal ni saya tegaskan. Sistem penting. Anda kena faham sistem. Oh, tadi saya tak jawab salam kepada semua. Saya jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang beri salam saya tadi. Semua kita saling doa mendoakan. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni, Allah ganjari ibadah kita lakukan ini, doa yang kita berikan ini. Bukan sahaja Allah sambut doa kita, malah Allah perkira ia sebagai satu amal soleh. Dan amal soleh adalah sumber kebahagiaan kepada semua orang sepatutnya. Dan pastikan setiap amal kita sertakan dengan keikhlasan dan ittiba'ur rasul, dengan mengikuti Rasul SAW. Itu antara syarat ibadah kita diterima. Maaf, selingan. Baik, terus kepada bincangan kita. Isim ma'rifah dan isim nakirah. Alhamdulillah. Yash'uruna, anda dah faham laras bahasa yang kita guna pakai untuk isim yang, orang-orang yang, beberapa. Dan saya beritahu tadi, isim yang boleh bertanwin hanya 3 jenis isim. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Dan saya dapati rupanya ada, memang bila kita masuk dalam media sosial ni, ramai juga orang yang pandai, memang sangat ramai orang pandai, jauh lebih pandai. Jadi saya ingat, saya tolong bertegur saya, tolong beritahu saya sekiranya ada kekhilafan yang saya kadang-kadang terlepas pandang, tolong beritahu, okey? Saya berkongsi bukan kerana saya terbaik, tidak. Saya sedang memberi apa yang saya ada, berkongsi apa yang saya rasakan. Baik, hadirin sang penonton, teman-teman sidang pelajar yang berbahagia, inilah terjemahan kita bagi ayat yang ke-12. Kebanyakan kalimah yang kita dah temui, kata dasarnya, walaupun al-mufsidun kalimah baru, tapi kita dah tahu dah, dia ni isim, jamak muzakkar salim. Baik, itu saya kata, bila kita tahu kaedah, ringan beban kita menghafal. Tak semua kalimah kita perlu hafal. Dia meringankan kita. Dan banyakkan Quran, kalimah ni diulang-ulang. Kadang ulang, ada tambah alif lam, daripada fi'il ditukar jadi isim saja. Itu je yang, cara menterjemah tu yang penting. Erti yang kita berikan tu mempengaruhi, memudahkan. Jadi saya nak membimbing anda supaya terjemah tu dengan betul, dengan menepati sistem. Seterusnya kita pindah kepada ayat yang ke-13. Sebelum pindah ayat 13, saya nak tanya soalan. Boleh setakat ni? Sila beri jangan respon. Boleh faham? Perlu tanya? Perlu ada soalan yang perlu saya jelaskan lagi? Tolong respon. Saya nak pindah ke ayat ke-13. Untuk ayat 12 ni saya nak tinggalkan untuk setakat ni. Ayat 13 ni agak mencabar sikit. Dia bukan hanya panjang ayatnya, malah ada beberapa kalimah baru yang perlu kita racik halus. Alhamdulillah. Puan Zalia boleh? Yang lain ada soalan? InsyaAllah. Okey. Boleh faham? Alhamdulillah. Boleh. Okey. Alhamdulillah. Jelas. InsyaAllah.
Saya akan berpindah kepada ayat baru. Baik. Setakat respon ni dah 5-6 orang ni kata, saya anggap ini mewakili ada 63 penonton sekarang ni. Ulangi tafsir sekali lagi. Tafsir, saya sebenarnya kurang menyentuh bab tafsir. Saya lebih banyak sentuh bab tata bahasa. Tafsir banyak, kuliah-kuliah tafsir saya kira lebih banyak lagi. Pada apa kita boleh baca pada terjemahan tafsir Ar-Rahman, banyak. Saya banyak fokus pada bahasa. Tapi yang jelas-jelas tu saya boleh kongsilah kan. Yang perlu saya kongsikanlah. Alhamdulillah, boleh. Baik, saya pindah kepada ayat seterusnya. Makna-makna ala, makna ketahuilah ni huruf. Inna, sesungguhnya huruf. Hum, mereka, isim dhamir. Semua isim dhamir, isim ma'rifah. Hum, humu, sama isim dhamir. Al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerosakan, isim ma'rifah. Wa huruf lakin, huruf la, tidak. La nafiyah. Yash'uruna, fi'al mudhari'. Fi'al mudhari' maklum. Fi'al mudhari' maklum. Apa makna maklum? Kita tahu dah siapa yang sedar. Mereka yang sedar. Itu maklum. Lawan pada fi'al mudhari' maklum adalah fi'al mudhari' majhul. Cara menterjemah fi'al mudhari' majhul kena tambah imbuh handi. Contohnya yush'aruna, mereka disedarkan. Mereka disedarkan. Mereka yang kena sedar. Yang menyedarkan siapa? Kita tak tahu. Majhul, jahil. Itu insyaAllah saya akan bahaskan lagi perbahasan tentang majhul pada masa akan datang. Dia ada khas perbahasan dia. Kita selesaikan isim, selesaikan fi'il dhamir dulu. Dia selesai dhamir, insyaAllah mudah untuk kita memahami isim. Kita dapatkan kunci dia. Kalau kita loncat-loncat, kita akan berat nanti. Baik itu insyaAllah saya, dari pengalaman yang saya lalui, saya dah sediakan modul-modul yang saya guna pakai dalam program saya, daurah-daurah juga kelas-kelas mana saya dah sediakan modul dia. Jadi modul tu dan saya dah bukukan. InsyaAllah akhir sesi nanti saya akan share tentang buku yang saya siapkan untuk modul tu. Jadi tolong ingatkan saya nanti. Semalam dalam grup ada yang bertanya, jadi saya selesa nanti saya terang dalam waktu kelas saya lebih mudah. Okey. Baik, kita pindah ayat yang ke 13. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum, satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Okey. Aminu kama amanan nas, satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Kenapa Ustaz letakkan dalam satu jumlah? Kenapa tak asingkan? Aminu ni jumlah fi'liyah ni dia menjadi maqulul qaul kepada kila. Apa itu maqulul qaul? Cakap ajuk. Cakap ajuk. Dalam bahasa Melayu, cakap ajuk kena letak inverted comma. Kena ada inverted comma. Pembuka kata dengan penutup kata ni. Bahasa Arab tak ada. Bahasa Arab tak ada penutup kata. Tak ada ni. Tanda-tanda ni, question mark ke apa semua tak ada. Kita kena tahu grammar. Kita kena tahu tata bahasa. Qalu anu'minu kama amanas. Qalu apa? Kama amanan nas. Sorry, saya tersalah. Bukan sampai sini. Amanan nas. Sampai an-nas ni. Satu jumlah. Ini penutup. Yang penutup inverted comma. Dalam bahasa Melayu ada inverted comma. Bahasa Arab tak ada. Macam ni kita nak tahu. Apa itu kena faham jumlah. Faham jumlah. Itu buku yang saya tulis pun, saya jumlah-jumlahkan dia. Saya tulis buku menurut jiwa saya.
sesuai dengan jiwa saya dan pengalaman saya mengajar, saya dapati inilah kelemahan-kelemahan yang saya sendiri rasa sebelum ini saya sulit untuk mengenal jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Sebab itu saya susah nak tambah oleh, tambah akan dulu. Nak tambah oleh macam mana ni Ustaz? Sebab tak kenal jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kenapa nak tambah adalah ni? Susah ni Ustaz, tambah ada ni tahu. Inilah masalah, nak jumlah-jumlahkan dia. Maka saya dah pecahkan. Semua mudah untuk kita letakkan tambahan-tambahan kata tu. Baik. Wa idza qila lahum, qila fi'il madhi majhul, telah dikatakan akan ia, la bagi huruf jar, hum mereka, dhamir isim. Wa idza qila lahum, dan apabila telah dikatakan akan ia bagi mereka, apa yang dikatakan tu? Ini cakap ajuk ni. Aminu kama amanan nas. Ini satu jumlah fi'liyah. Aminu, bukan amanu. Amanu telah beriman oleh mereka. Aminu mim baris kasrah. Berimanlah, fi'il amar. Berimanlah oleh kamu. Berimanlah oleh kamu. Ka seperti huruf jar. Ma apa yang. Ma apa yang. Siapa tahu? Bila huruf jar, ma ni isim. Siapa tahu isim apa ni? Tolong bagi jawapan. Siapa tahu isim apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai 15 belum ada bagi jawapan. Ma isim apa? Apa yang? Ma apa yang? Isim ma'rifah. Isim mausul. Masya Allah. Ahsanti. Isim mausul. Dan ya, isim ya, isim mausul. Ma adalah isim mausul. Ya, isim mausul. Kalsum, betul. Isim mausul. Isim mausul. Masya Allah. Masya Allah. Hafiz. Hafizah. Okey. Isim mausul. Nak tanya pula, isim mausul ni makrifah ke nakirah? Nama khas ke nama am? Semua isim mausul adalah isim makrifah. Semua isim mausul adalah isim makrifah. Macam mana makrifah? Apa yang? Tak ada makna tu. Seperti apa yang? Tak ada makna. Maka, kalau sudut tak ada makna, apa yang? Umum tu kan, bahasa Melayu kita. Bahasa Arab, semua isim mausul nama khas. Kenapa? Sebab ni, amanan nasu. Sebab dia ada silah mausul. Dia ada silah mausul. Mana ni? Satu jumlah fi'lah ni. Ni jumlah lagi ni. Yang kita panggil silah mausul. Silah mausul ni yang menjelaskan ma. Itu yang menjadi ma ni isim makrifah. Nama khas. Seperti apa yang telah beriman oleh manusia. Mana asalnya telah beriman oleh ia. Kita dah bincang tentang mausul tu. Mausul maknanya penyambung, yang disambung. Dia menyambungkan antara cerita sebelum ni dengan cerita yang berikutnya. Wasal, di kalimat waw, sad, lam, wasal, sambung. Mausul, yang dihubungkan, yang disambungkan, yang dikaitkan. Ma, apa yang? Yang apa? Yang amanan nasu. Amanah. Silah mausul mestilah dalam bentuk jumlah, mesti dalam bentuk ayat, mesti dalam bentuk jumlah. Tak kiralah jumlah fi'liyah, atau kadang-kadang jumlah ismiyah, atau kadang-kadang jumlah syibih jumlah. Syibihul jumlah. Okay. Itu insyaAllah kita, tentang syibih jumlah saya akan terangkan. Semua jumlah-jumlah semua akan terangkan nanti. Sabar dulu. Semua saya berikan pendedahan istilah ni. Okey. Mewakili.
Macam mana nak kenal silah mausul? Soalan Puan Azimah Abdullah. Silah mausul, selepas isim mausul, anda mesti kena kenal isim mausul. Saya dah berikan nota isim mausul. Siapa dah join grup, saya dah masukkan dalam grup. Sebelum masuk grup, sebelum wujudnya grup, saya dah berikan secara personal. Menyulitkan saya bila saya beri secara personal, seorang saya nak kena post, jadi bila buat grup, senang, saya terus post. Segala maklumat saya hantar satu kali je terus. Nak kenal isim mausul, senang je. Nak kenal silah mausul, kena kenal isim mausul. Selepas isim mausul, pastinya diiringi dengan silah mausul. Satu ayat. Bila ada isim mausul, situlah ada silah mausul. Bagai aur dengan tebing. Bagai aur dengan tebing. Bagai irama dan lagu. Bagai Rumi dan Juli. Biasanya dimulakan huruf jar atau zorong. Tak semestinya. Tak semestinya. Isim mausul kita kena hafal. Allazi, yang. Allazina, orang-orang yang. Itu setakat yang kita dah jumpa. Allazi, yang. Allazi pun belum jumpa lagi. Allazina je. Man, orang yang. Itu isim mausul. Ma, apa yang. Baru 3 kita jumpa. Ma, orang yang. Semua makna yang. Ma, apa yang. Nak nota isim mausul, saya share sikit. Okey. Kesempatan ini saya terangkan terus isim mausul. Isim mausul adalah kata nama penghubung yang menghubungkan kata yang sebelum dan selepasnya. Kata sebelumnya. Okay. Isim mausul bersifat samar. Kenapa samar? Sebab makna dia yang. Sebab makna dia yang saja. Memang samar. Yang apa? Tak jelas. Yang artinya hanyalah yang. Maka ayat yang terhubung selepas isim mausul itu merupakan penjelas yang lebih terperinci, yang merincikan tentang isim mausul tadi. Ayat yang bersambung selepas isim mausul tadi kita panggil silah mausul. Silah mausul. Silah mausulah. Okey. Sila rujuk bagian asalib. Ini dalam saya punya nota. Saya sebenarnya dalam usaha nak buat buku nahu. Bagian asalib ada satu tajuk bagian uslub. Asalib itu kata jamak bagi uslub. Uslub dalam bahasa Arab membahaskan tentang jumlah jumlah syarat, jumlah jawab syarat, jumlah talabi, jawab talabi, jumlah qasam, jawab qasam, so jumlah jumlah mausulah semua insya-Allah. Itu ada bahasan dia. Ini antara nota, nanti saya akan share sekali. Saya selesaikan bab tajuk isim mausul dulu, okey? Selesaikan bab tajuk isim mausul. Okey. Okey, isim mausul ada 2 bentuk. Ada bentuk khas, ada bentuk am. Ini istilah yang saya ambil mudah. Kalau dalam buku Ustaz Hashim Abdul Ghani rahimahullah, dia bentuk khas ni namanya bentuk nas. Nun nas. Bentuk am dia bentuk mushtarak. Itu dalam buku Ustaz Hashim. Sebab itu bagi yang ada simpanan buku Ustaz Hashim Abdul Ghani, ada yang 3 jilid, ada kamus, yang 30 juz, ada Rumi, ada yang Jawi. Masya-Allah, itu khazanah-khazanah yang berharga. Khazanah-khazanah yang berharga yang perlu disimpan, dipelihara. Saya hanya menambah nilai saja menurut jiwa yang saya, menurut selera saya, menurut jiwa yang saya, sesuai dengan cara saya mengajar. Dan cara saya faham. Dan saya tambahan, pecahan, cabang sikit je. Maka saya buku yang saya tulis bukan saingan kepada buku Ustaz Hashim. Buku saya adalah anak dia ataupun pecahan dia punya
penambah nilai, penampung lubang-lubang yang bocor, itu saja. Jadi dalam buku Ustaz Hashim, bentuk khas, bentuk am ni istilah saya yang saya jumpa daripada buku-buku hasil daripada bacaan saya. Saya sekira yang mudah untuk kita faham lah, yang agak asas. Bentuk khas dan bentuk am. Macam mana apa itu bentuk khas? Ni bentuk khas. Bentuk khas, dia ada gender dia, ada jenis dia, ada jantina dia. Sebagaimana isim yang lain, isim mausul pun ada jenis muzakkar, ada jenis muannas. Ada jenis lelaki, ada jenis perempuan. Contoh dia, ni bentuk muzakkar. Allazi, kita ertikan dalam sistem kita yang, cukup. Contohnya nanti kita jumpa ayat yang ke-17. Masaluhum kamasalil lazi. Bandingan mereka seperti allazi, yang. Seperti contoh yang. Allazi, yang. Setakat ni kita boleh jumpa allazina. Allazina, orang-orang yang. Tapi yang tengah-tengah ni, allazaini atau allazani, ini nama dia isim musanna, bentuk dua, bilangan. Sebagaimana kita belajar semalam, isim ada bilangan. Isim mausul pun ada bilangan, mufrad, allazi. Allazani atau allazaini, itu bentuk musanna. Bentuk musanna. Bentuk dua, bilangan dua. Allazina, ini bentuk jamak. Ini bentuk jamak. Bentuk ramai, lebih daripada 3. Baik itu kita tambah orang-orang. Dulu kita tambah segala. Tambahan tu adalah nak menunjukkan dia jamak saja. Makna asal dia yang saja. Allazi, yang. Allazani atau allazaini, dua yang. Allazina, orang-orang yang. Yang. Ini untuk muzakkar. Untuk muannas, allati. Allati, yang juga. Untuk perempuan. Allati, yang. InsyaAllah kita jumpa nanti ayat yang ke 24. Ayat 24 nanti baru kita, kali pertama kita jumpa. Fattakun narallati, maka takutlah olehmu an-nar, akan api, allati, yang. Api yang macam mana? Waquduhan nas wal hijarah. Itu jumlah ismiah. Yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Jumlah ismiah dia punya silah mausul ya. InsyaAllah kita jumpa nanti ayat yang ke-24 nanti. Allati, yang. Itu kalau mufrad. Kalau musanna, untuk bilangan dua, allatani ataupun allataini. Kita arti dua yang, tambah dua yang. Tak banyak kita jumpa. Selalu kita fokus mufrad dengan jamak saja. Yang jamak dia allati. Allati, orang-orang yang. Allati, orang-orang yang. Okey. Ataupun kadang-kadang ada allai. Allai, orang-orang yang juga. Ada satu lagi jumpa. Dalam buku Ustaz Hashim ada 3 dia, contohkan. Allawati. Allawati. Tapi saya bagi 2 je. Ini yang paling, allati yang banyak kita jumpa. Surah An-Nisa ada ni. Allati. Yang banyak kita jumpa allati. Panjang sikit, lati, dia jadi jamak. Allati, yang. Allati, orang-orang yang. Penting tajwid. Bila lebihkan satu harakat ni jadi 2, makna dah lain. Dah jamak dah. Ini bentuk khas. Bentuk nas. Bentuk khusus. Dia ada bilangan, ada jantina dia. Yang satu lagi, bentuk am. Ma, man. Saya letak 2 saja. Ma dengan man. Ma dengan man. Dalam buku Ustaz Hashim ada tambah lagi. Zazu alif lam. Itu pun tak banyak kita jumpa. Tapi, baik itu saya buku Ustaz Hashim ni sangat detail. Sangat detail. Saya bagi mudahkan anda untuk bagi mudah saja. Oh, doktor belum join grup doktor. Saya doktor dah masuk. Saya dah joinkan dalam grup. Okey. Baik. Ma, apa yang
Man, orang yang. Ma, apa yang. Man, orang yang. Saya tak sempat baca WhatsApp yang saya tengah mengajar. Kadang saya, nota-nota dekat bawah tu saya tak baca sangat kan. Saya lepas kelas kadang baru saya baca. Mana sempat baca, saya baca. Kadang-kadang saya terganggu sikit. Saya nak lancar dalam mengajar. Saya kena teruskan. Baik. Bentuk am, ma, apa yang. Man, orang yang. Ma, apa yang. Oh, doktor, saya jawab bagi orang yang lain. Saya terjah je dah lupa. Okay, terima kasih, doktor. Baik. Ma, apa yang. Man, orang yang. Okey. Ma, apa yang. Man, orang yang. Ini tak ada jenis. Bukan jenis muzakkar muannas. Dia lebih fokus pada berakal atau tak berakal. Kalau ma untuk yang tak berakal, kita panggil li ghairi akil. Kalau man, orang. Itu orang tu untuk berakal. Lil akil. Itu je beza dia. Penggunaan ma untuk li ghairi akil. Kalau penggunaan man untuk lil akil, bagi yang berakal. Itu dia. Dia tak fokus pada jantina, muzakkar muannas. Bentuk khas ni dia lebih fokus pada jantina, muzakkar muannas. Tapi ma dengan man ni dia lebih umum. Dia menyeluruh. Tapi lebih fokus pada berakal ataupun tak berakal. Maka tambahan orang tu, orang ada akal kan. Maka sebab itu kita man penting. Erti yang kita berikan tu bukan saja. Maknanya dia yang saja. Orang tu tambah. Orang tu tambahan. Nak menunjukkan lil akil. Ma tu apa? Apa-apa yang. Apa-apa. Apa pun jua. Bakal kita bakal lebih menyeluruh lagi. Lebih umum lagi. Ma, apa yang. Dulu kita terjemah barang yang dulu. Zaman mula-mula kami belajar dulu dengan Ustaz Hashim rahimahullah. Ma kita terjemahkan barang yang. Sebab nak menunjukkan barang. Ma, itu tapi betul saat akhir kami evolusi pertukaran ni. Zaman kami belajar dengan Ustaz Hashim sendiri banyak ada perubahan. Waktu kami belajar pun dia ada ubah-ubah. Apatah lagi setelah beliau meninggalkan kita, daripada pengalaman ini kita ada evolusi, perubahan. Bahasa kita juga berubah. Kita tak boleh terikat dengan satu je. Bahasa berubah. Daripada zaman sebelum Ustaz Hashim, zaman mula-mula Ustaz Hashim belajar dengan Lebay Makdah dulu. Lagi bahasa sebelum perang, macam mana bahasa dia. Anda bayangkan. Perubahan bahasa ni dia mengikut masa. Ikut trend. Dan saya gunakan kadang, saya gunakan tagline dia apa. Itu bahasa-bahasa terkini yang saya guna pakai. Sebelum saya tak pernah guna. Sebab kita ada zaman IT. Kata kunci lah, macam-macam lah. Elemen-elemen. Itu benda-benda istilah-istilah yang saya guna pakai dalam kelas untuk terbaru. Nanti evolusi bahasa yang kita kena terima tentang perubahan ini. Ya Ustaz, tak faham untuk terjemahkan ma. Ya. Ma, setakat ni kita baru jumpa dua. Kalau ma isim mausul, confirm makna dia apa yang. Ma kalau isim mausul, confirm makna dia apa yang. Dan kedudukan ma ni biasa ni di tengah-tengah ayat. Di tengah-tengah ayat. Dalam jumlah fi'liyah atau dalam jumlah ismiyah. Tapi kalau ma tidak, dia duduk dia di awal jumlah. Ma tidak itu huruf. Dia hanya duduk di awal jumlah. Setakat ni kita baru jumpa dua jenis ma. InsyaAllah. Akan menyusul beberapa ma yang lain nanti. Akan menyusul beberapa ma yang lain. Bila kita jumpa, kita akan share nanti. Saya tak mahu terlambatkan terlalu banyak. Nanti anda menjadi satu psikologinya anda akan beban nanti. Rasa banyak sangat nak belajar nanti. Sabar dulu. Sampai masa insyaAllah kita akan kongsikan. Jadi ini saja isim mausul. Ini saja isim mausul yang perlu kita ini saja isim mausul yang perlu kita kenal. Hafal. Tadi 3 muzakkar, 3 muannas, bentuk khas, 6 kalimat. 2 lagi bentuk am, ma, man, apa yang. 8 kalimah saja yang kita kena hafal isim mausul. Ada isim tak ada cara lain kecuali hafal. Antaranya isim mausul anda kena hafal. Isim mausul kena hafal. Tak ada cara lain. Ma, apa yang dengan ma, man, orang yang. Okey? Itu isim mausul. Makna yang mesti ada.
Isim, bukan huruf. Ma, isim mausul. Selepas anda dah kenal isim mausul, maka selepas dia adalah silah mausul. Dia adalah silah mausul. Semalam ada yang beri jawapan isim syarat iza semalam. Iza dia tulis isim isyarah. Itu pun satu perkara yang saya nak betulkan. Isim isyarah tak sama dengan isim syarat. Isim isyarah tak sama dengan isim syarat. Syarat lain, kata syarat. Bersyarat, bila syarat begini, maka anda syarat lain, isyarah lain. Isim isyarah ni lah. Isim isyarah ni kata nama tunjuk. Isim isyarah kata nama tunjuk. Ini saya dah terlanjur isim mausul, saya terangkan sikit isim isyarah. Kata nama yang menunjukkan jauh. Nanti saya akan terangkan lebih detail lagi. Cuma saya go through saya. Nak menunjukkan semalam ada keliru tentang syarat dengan isyarah. Syarat lain. Isim syarat lain. Iza syarat. Lau syarat. In jika syarat. Lama syarat. Itu kita insyaAllah kita akan belajar. Ini isyarah. Isyarah lain. Tunjuk. Dia selalu tunjuk jauh ke tunjuk dekat. Kalau jauh, itu, ini. Zalika, itu jauh tu. Musanna dia, zanika atau zainika. Ulaika terjamak. Orang-orang itu. Orang-orang tambahan. Kata dasar dia itu. Itu kalau jauh. Kalau dekat, ini. Ini tadi kalau muzakkar. Ini mu'annas. Tilka, itu. Ini muzakkar. Ini mu'annas. Tilka, itu juga. Tainika atau tanika, dua itu. Ulaika, orang-orang itu. Semua nota-nota ni ada dalam buku yang saya tulis sebenarnya. Tapi buat masa peringkat awal ni saya share dalam bentuk PDF. Dalam grup saya akan share. Okay. Okay, seterusnya. Itu kalau yang jauh. Kalau yang dekat, ini, haza. Bahasa Melayu ini je. Muzakkar ke mu'annas, mufrad ke jamak ke, ini. Tak ada perbezaan. Bahasa Arab tidak. Satu lafaz membezakan. Bilangan dia, jenis dia. Haza, ini. Hazani atau hazaini, dua ini. Dan ulai, haulai, orang-orang ini. Tambah orang-orang. Makna dia ini. Itu kalau muzakkar. Kalau mu'annas, hazihi, ini. Semua ada huruf ha. Za. Huruf zal, sorry. Semua ada huruf zal. Untuk yang dekat dengan atau yang jauh, mesti ada huruf zal. Haza dengan hazihi. Zal mesti ada. Kalau yang jauh, pun mesti ada za. Zalika, tilka dia. Nita. Tilka. Hazihi, hazani atau hazaini, haulai, orang-orang ini. Isim isyarah untuk yang dekat. Satu lagi, huna, di sini. Hunaka, di situ. Hunalika, di sana. Lagi jauh lagi. Ini antara nota yang saya, insyaAllah saya akan kongsikan dalam grup akhir ini, saya akan kongsi. Siapa ada dalam grup, insyaAllah lepas kelas nanti saya akan share. Okay. Nota tentang isim isyarah. Okay. Kita lanjutkan perbincangan kita. Sekarang jam 8.49. Subhanallah. Baru cerita isim mausul. Amanan nas, telah beriman oleh manusia. Amanan nas, telah beriman oleh manusia. Qalu, telah berkata oleh mereka. Satu jumlah. Qalu, telah berkata oleh mereka. Qalu, telah berkata oleh mereka. Satu jumlah fi'liyah ni. Ini anu'minu kama amana sufaha. Kenapa Ustaz campurkan dalam satu jumlah? Sebab ini makulul qaul. Ini adalah makulul qaul kepada qalu. Apa itu makulul qaul?
Maqulul qaul saya warnakan warna hijau. Maqulul qaul saya warnakan hijau. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Adakah ataupun patutkah? Pertanyaan, huruf. Nu'minu, kami beriman. Fi'il mudhari'. Ada kami. Nun tu bukan kami, nun tanda mudhari'. Mana dhamir kami? Ganti nama kami ada tersembunyi dalam nu'minu. Kami beriman. Ka seperti huruf jar. Ma apa yang isim mausul. Amanas sufaha. Telah beriman oleh orang-orang yang bodoh. Ini satu jumlah lagi. Tapi jumlah ni masuk dalam ayat ni, masuk dalam jumlah anu'minu kama amanan nas, amanas sufaha ni masuk dalam maqulul qaul. Kenapa? Dia menjadi silah mausul kepada ma. Sebab ma ni isim mausul. Seperti apa yang telah beriman oleh orang-orang yang bodoh. Jangan lupa tambah oleh. Sebab itu fa'il. Telah beriman asalnya amana, telah beriman oleh ia. Ia itu siapa? Ia itu merujuk kepada as-sufaha'u. Masa kalau terjemah penuh, ia itu dah tak perlu sebut lagi lah. Terus loncat kepada telah beriman oleh orang-orang yang bodoh. Maka as-sufaha' ni kita panggil fa'il zahir. Begitu juga an-nas tu tadi, fa'il zahir. Fa'il yang nyata, yang jelas. Ada fa'il dhamir yang bentuk ganti nama. Okay. Itu yang kita terjemahkan setakat ayat yang kemudian sambung lagi. Ala, ketahuilah. Ini dalam dah jumpa. Inna, sesungguhnya. Maqulul qaul itu apa? Ya, cakap ajuk. Maqulul qaul itu direct speech. Cakap ajuk. Inti ucapan. Isi ucapan. Apa yang mereka ucapkan? Inilah ucapan yang mereka ucapkan. Allah rakam serupa. Ucapan yang pernah diucapkan beribu-ribu tahun dulu. Allah rakam, simpan dan dilakonkan, diajukkan semula. Masya Allah, dalam Quran banyak cakap ajuk. Cakap ajuk orang jahil ada, cakap ajuk orang yang nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu, semua ada ucapan yang cakap. Dan semua itu adalah kalamullah, ucapan zat yang maha agung daripada Allah SWT. Masya Allah, kita belajar bahasa Tuhan, bahasa zat yang menciptakan kita. Bahasa yang paling tinggi sekali. Bahasa agung, Masya Allah. Anda ada yang terbaik, yang lain dah lebih mudah lagi. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah, sesungguhnya mereka, slow sikit, jangan sesungguhnya mereka, tak mau. Jangan lancar sangat. Sesungguhnya mereka, ambil nafas, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ni. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ni satu jumlah ni sebenarnya. Jumlah ismiah. Tambah adalah pentingnya. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Dia punya ragam serupa macam ayat tadi, atas tadi. Humul mufsidun tadi. Ala innahum humul mufsidun. Ni ala innahum humus sufaha. Ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. As-sufa di sini tambah adalah. As-sufa yang atas ni tambah oleh. Kenapa? As-sufa yang atas ni, amanan nasu, dia dalam jumlah fi'liyah. Kena tambah oleh. Tanda dia akhir baris dhamma. As-sufa ni walaupun akhir baris dhamma, tapi dia bukan dalam jumlah fi'liyah, tapi dia jumlah ismiyah. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Walakin, dan tetapi, la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Tidak mereka mengetahui. Ayat 13 ni saya latih. Ada sedikit latihan. Sedikit latihan. Yang lain banyak kita dah bincang. Manana sudah bincang. Qalu pun dah bincang. Cuma as-sufaha ni kata dasarnya sin, faha. Kalau kita nak tukar jadi fi'il madhi, safiha. Makna dia telah bodoh oleh ia. Safiha telah bodoh. Man safiha nafsah. Telah bodohkan oleh akan dirinya. Kita jumpa nanti. Safiha. Telah bodoh ia. Safihu telah bodoh oleh mereka. Tambah wa alif. Safihu telah bodoh oleh mereka. Safih ta tambah huruf ta. Pastikan ha yang baris asal baris fathah tadi tukar ke sukun. Safih ta telah bodoh oleh engkau. Safih tum telah bodoh oleh kamu. Telah bodoh oleh aku. Safih tu telah bodoh oleh kami. Ini fi'il madhi
maklum. Fi'il tak sempurna tanpa disertakan dengan masa sudah berlaku bagi fi'il madhi. Kena sebut telah dulu daripada terjemahan. Dan oleh aku, oleh kami, oleh engkau, tu dia pembuat dia, fa'ilnya. Pada tanda-tanda akhir lafaz tu ada menunjukkan tanda-tandanya. Itu fi'il madhi. Itu fi'il mudhari' yasfahu. Safiha yasfahu. Ia bodoh. Yasfahuna, mereka bodoh. Dia dengan mereka. Sama-sama huruf ya. Bila ramai tambah wawun. Engkau dengan kamu. Bila ramai tambah wawunnya. Kamu tambah wawun. Sama, tapi huruf pangkal huruf ta. Sama-sama huruf ta. Tasfaku dan tasfahu, engkau bodoh. Tasfahuna, kamu bodoh. Asfahu, aku dan kami. Nasfahu. Fi'il amar dia. Cara fi'il amar. Ikut daripada mudhari', daripada tasfahu, buang huruf mudhari' ta. Yang baris dhammah tukar pada sukun. Isfah. Tak boleh bunyi. Letakkan hamzah wasal. Isfah. Isfahu. Itu kalimat safiha. Dan kalimat yang terakhir, ya'lamuna, saya sediakan fi'il mudhari'. Ya'lamu, ia mengetahui. Ya'lamu, ia mengetahui. Kalau mereka mengetahui, ya'lamuna. Ta'lamu, engkau mengetahui. Ta'lamuna, kamu mengetahui. A'lamu, aku mengetahui. Na'lamu, kami mengetahui. Ini fi'il mudhari'. Fi'il madhi, telah mengetahui oleh ia. Alima. Fi'il madhi jangan alama. Pangkal dengan akhir tu memang baris atas. Dari fathah. Tak mungkin orang boleh silap. Kalau tembak aja pun tak apa. Huruf pertama pastikan baris fathah. Akhir pun baris fathah. Tapi kalau yang tengah-tengah tu, kalau tersalah tu, wajar. Itu kita kena buka kamus. Kadang-kadang ada yang huruf yang tengah-tengah tu baris fathah, ada kan baris dhammah. Tapi untuk mengetahui, kata dasar dia, alimah, baris kasrah. Huruf ain, lam, baris kasrah. Alimah telah tahu oleh ia. Atau telah berpengetahuan oleh ia. Telah berilmu oleh ia. Alimu telah tahu oleh mereka. Alimta telah tahu oleh engkau. Alimtum telah tahu oleh kamu. Alimtu telah tahu oleh aku. Alimna telah tahu oleh kami. Fi'il mudhari' dah sudah, fi'il amar. Siapa tahu? Cara buat dah tahu. Buang huruf mudhari', ta, buang dhammah, tukar sukun. Tak boleh baca, letak hamzah wasal. I'lam. I'lamu. Makna dia, i'lam, ketahuilah oleh engkau. I'lamu, ketahuilah oleh kamu. Kalau alimuna, kalau alimina, kena sebut orang-orang yang tahu. Orang-orang yang berilmu. Orang alim. Kalau alim, yang berilmu. Alimuna, orang-orang yang berilmu. Alimatun, yang berilmu. Tapi kalau alimatun, siapa tahu makna dia? Alimatun, saya nak tengok, pastikan anda faham sistem atau tidak. Tahu makna alimatun? Tolong beri makna. 1. Kita ada masa. 2 minit lagi ni. Alimatun. Apa makna alimatun? Amin. Terima kasih. Puan Rozila Arifin. Amin. Amin. Ya Rabb. Orang-orang yang berilmu. Alimatun. Tak tepat. Orang-orang yang berilmu. Perempuan. Tak mendapati sistem. Saya nak sistem. Orang-orang yang berilmu. Belum menepati sistem. Beberapa yang berilmu. Ya, Ummu Muhammad. Anda benar. Beberapa yang berilmu. Itu sistem kita. Orang-orang yang berilmu tak mau. Beberapa yang. Walid Azmi, betul. Beberapa yang berilmu. Sistem kita untuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Pastikan. Beberapa itu laras bahasa yang kita guna pakai untuk jamak muannas salim. Senang nanti. Kita tahu bahawa jamak muannas salim ni ada special sikit. Bila dia tanda nasab dengan tanda jar dia berbeza. Dia sama. InsyaAllah kita akan belajar. Itu yang penting. Orang boleh terjemah beberapa, tangkap. Bila dia boleh sebut beberapa, saya dah tahu. Orang yang boleh faham, boleh terjemah dengan baik, saya nampak dia terjemah saja. Saya dah tahu. Dia boleh faham jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim. Tapi kalau terjemah tak ikut sistem, kita masih curiga. Adakah dia kenal jamak muzakkar salim ke jamak muannas salim? Atau jamak taksir? Begitu juga ilmun. Makna dia apa? Ilmun makna dia pengetahuan. Ulum, apa makna ulum? Siapa tahu makna dia?
Last soalan saya. Ulumul Quran. Berapa yang berilmu? Bukan. Beberapa yang tak mendapati orang-orang yang berilmu. Puan Rosyati. Saya salah. Saya belum salahkan lagi. Saya ingatkan anda jawab yang tadi tu. Alimuna tadi. Alimatun berapa ni? Tapi soalan saya, ulum tu makna dia apa? Yang berilmu. Ilmun maknanya ilmu saja atau pengetahuan. Ulumun kata jamak bagi ilmun. Yang berilmu tu, beberapa yang berilmu tak mendapati, yang berilmu tidak. Ilmu, Masya Allah. Muhammad Ridwan Nasir. Ilmu, ini jamak taksir. Ilmu, jamak taksir kita terjemahkan kata berganda. Yang berilmu isim mufrad, alim yang berilmu. Itu untuk isim mufrad. Muzakkar atau muannas, alim yang berilmu atau alimah. Untuk jamak taksir, kita selaraskan terjemahan kita dalam bentuk kata berganda. Pastikan bila erti dalam bentuk kata berganda, umumnya dia jamak taksir. Kecuali tadi, sufaha tadi. Kecuali sufaha tu dia berbeza. Sufaha patut kita terjemahkan bodoh-bodoh. Kata mufrad dia safihun. Sufaha kata mufrad dia adalah safihun. Safihun. Safihun yang bodoh. Safihun yang bodoh. Kalau kata jamak dia sufaha. Sufaha'u. Sufaha'u maknanya bodoh-bodoh sepatutnya. Tapi bodoh ni disandar pada orang. Itu kita tak orang-orang yang. Ada ketika dia keluar sistem. Secara umum, untuk jamak taksir kita ertikan dalam bentuk kata berganda. Tak apa. Jangan susah hati, Puan Ros Yati. Silap tu penting. Dia akan beri kesan yang mendalam pada kita dan dia akan ingat sampai bila-bila. Dan saya ingatkan, jangan malu, jangan ada rasa malu. Malu bukan di sini tempatnya. Untuk belajar, tinggalkan perasaan malu. Malu dalam urusan maksiat kepada Allah SWT. Tapi untuk urusan ilmu, tak perlu rasa malu. Kita salah meletakkan tempat. Jangan susah. Biar. Seronok. Kita kena seronok. Kita dapat ilmu hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang-orang yang bodoh. Asalnya bodoh-bodoh. Tapi kita letak orang-orang yang bodoh. Baik. Alhamdulillah. Itulah saya nak tekankan pada anda tentang sistem. Kita peri pentingnya kita kena kekalkan sistem. Baik. Inilah yang kita lalui setakat hari ini, ayat 13. Dan insyaAllah esok kita akan sampai ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. InsyaAllah saya akan tulis pada Facebook saya nanti. Saya akan berikan makna. Anda buat sedikit ulang kaji. Situ saya akan sediakan soalan. Soalan itu penting. Soalan anda akan baik. Saya berpisah. Saya janji saya tadi. Mana buku saya? Ini 2 buah buku yang package yang saya selalu gunakan dalam daurah-daurah yang saya buat di seluruh Malaysia lah. Yang saya guna pakai. Bukan saingan kepada buku Ustaz Hashim. Bagi yang ada nota buku Ustaz Hashim, sila pelihara dan gunakan. Dan saya ini hanya buat untuk permulaan, beginner. Corak persembahan saya yang saya ajar dengan yang saya tulis, dia sejajar, dia seiring. Yang purple ini sebagai rujukan dari sudut makna. Di sini juga saya akan tunjukkan, saya warnakan mana jumlah fi'liyah,
jumlah murakab, murakab tam, murakab nakis, murakab yang sempurna, jumlah fa'ilah, jumlah ismiyah, dan saya pecah-pecahkan. Bagi murakab nakis, jam majrurnya, mudhaf ilaih, saya akan gariskan warna lain pada garisannya. Saya tak warna penuh, pada garisan saya warnakan. Mudhaf ilaih semua sepanjang satu juzuk ada. Mudhaf sifat mausuf. Ini ungkapan-ungkapan yang paling kerap kita guna pakai dalam ayat bahasa Arab. Begitu je dalam Quran, paling kerap kita jumpa. Ungkapan-ungkapan ni yang kita perlu kenal. Maka juzuk pertama ni memang saya fokus itu saya. Pada tu, ni rujukan saya. Ni. Dan ini nota. Sebahagian nota yang anda dapat tu semuanya ada dalam buku ini. Dan saya ikut step yang saya perlu berikan keutamaan dalam mengajar. Semua bentuk tulisan yang saya paparkan pada skrin dengan yang ada dalam buku memang serupa. Saya tak ubah. Saya cuma copy paste sebab saya tak mahu dia mengganggu rakaman. Dan inilah nasihat yang kami terima, cara mengajar, cara belajar daripada Ustaz Hashim. Yang kita pandang tu jangan kita ubah. Yang atas pergi ke bawah pergi ke atas. Tu saja nak tukar, dia akan mengganggu ingatan nanti. Jadi kepada semua, saya mula-mula saya tak naklah nak ceritakan, tapi semalam dah mula mendesak nak tahu. Hari ini saya ceritakanlah. Inilah buah tangan yang saya mampu. Saya bukan penulis sebenarnya. Saya terpaksa menulis sebab saya nak menjiwai apa yang saya ajar dengan apa yang saya kongsikan ini. Saya nak dia seiring. Inilah yang saya, kalau salah silap wajar. Memang saya banyak salah sebab saya bukan ahli akademik. Saya belajar pun sampai tak tinggi, tak dapat pergi universiti pun. Universiti saya adalah universiti masyarakat. Dengan anda semualah. Inilah silibus yang saya terima. Saya melalui pengalaman, teguran, kritikan, itu yang saya terima. Dan itu yang menjadikan saya meningkat, saya maju ke depan. Terima kasih kerana sokongan saya, beri sokongan pada saya. Alhamdulillah hari ini saya rasa yang terbanyak ada 62 orang dan masih terus menonton saya. Terima kasih. Salah silap saya minta maaf. Mana yang kurang, kesilapan semua, dan mana yang ada saya halalkan, dan inilah jadi amal soleh. Terima kasih kerana menerima apa yang saya kongsikan ini. Dan kiranya ada teguran, boleh PM tepi, boleh hubungi nombor telefon yang saya tulis pada page saya tu di Facebook. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Nota saya ini selalu nota ringkas untuk Dita. Nama pun nota ringkas, memang agak ringkas. Dia perlukan syarahan, perlukan penjelasan daripada saya. Maka penting, video-video ni penting untuk kita buat ulang kaji. InsyaAllah. Ada seorang perempuan Ummu Muhammad saja, yang belajar melalui daurah, tak pernah jumpa saya, ikut daurah saya saja dalam video tu je. Masya Allah, saya pun terkejut. Bayangkan ada orang Thailand, saya dah beritahu tadi, orang Thailand yang bahasa Melayu pun bukan bahasa Melayu petani, banyak kalimah-kalimah memang agak sulit saya mengajar di Thailand, bahasa agak sulit. Bahasa Melayu ada, bahasa kita dia orang tak dapat nak faham. Ada setengahnya tak boleh faham. Paksa gunakan bahasa isyarat. Bajak, apa ni bajak? Paksa buat lakonkan. Oh, galah, istilah tu kan sulit juga. Tapi untuk bahasa Malaysia, alhamdulillah, saya fokus pada anda semua. InsyaAllah, kalau ada tak dapat sikit tu, beritahu. Saya kira hari ini perlahan perjalanan saya. Mood saya ni mood yang agak sederhana. Kurang sikit, kurang laju banding semalam. Saya nak akan kekalkan mood yang sedia ada. InsyaAllah, semua kita diberkati. Semoga komen positif anda akan menjadi nilai tambah bagi saya semua. InsyaAllah itu saja. Sekali lagi minta maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.